Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Bitamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita solat berjemaah sama-sama sekali lagi. Dan seterusnya kita sambung siri kitab Lawal bagi hati kita. Kita masih lagi dalam bab apa? Makan lah, kan? Makan kan? Banyak makan. Mana? Dan ketahui olehmu. Lemah daripada mengerti ilmu. Kenyang itu ada beberapa kebinasaan. Okey. Macam mana ni? Berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada pengesaan seperti riak, takabur, dah belum? Dan tempat keluar semuanya itu perut. Hadis apa macam ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min al-ju' wal 'atash. Okey, dah jumpa. Adapun mana dia? Okey. Apa? Aisyah? Tak sekolah situ. Tak sekolah. Tajuk dia ni kan. Tajuk dia pada menyatakan syarhul ta'am. Adapun kenyang itu maka kita tidak sedap memberikan kepada sini. Mana dia ada lah. Ini tajuk dia bunyi ni. Mana ada pun lah. Hadis. Hadis apa cara? Hadis apa cara? Mamal ya. Ni hadis. Okey. Dah ketahui dulu. Ketidakkan kasihan kaum miskin. Semua berusaha dapat maka sebab boleh bajik dan orang yang kenyang. Kenyang untuk adat. Sedikit kan makan. Ini dah, ini belum. Sedikit kan makan belum. Maka engkau susu tak sama. Tambah saya baca hadis balik. Baca muhawar hadis tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita baca bawah sikit pada hadis tu. Dan ketahui olehmu
bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Beberapa faedah kelebihan yang kita dapat daripada kita berlapar. Lapar ni cukuplah bagi kita ni, maksudnya tak kenyang. Maksudnya tak kenyang. Bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Jumpa kan dalam tu Nisqah Rumi. Setengah daripadanya nipis hati, hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Nipis hati sehingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Nipis ni cepat terkesan. Tu nipis hati ni maksudnya terkesan, mudah terkesan, mudah menangkap. Tu nipis hati, hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Dan setengah daripadanya cerdik hati, kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Menyebabkan bodoh, kenyang. Dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Jadi berlapar ni dia dapat hilang mood untuk buat maksiat. Kan, mood untuk buat maksiat, untuk berdosa tu hilang. Kerana apa? Kerana lapar. Tu kelebihan lapar lah. Kan. Dan setengah daripadanya ringan tubuh. Rasanya dah baca ni, kita baca je terus. Dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadah. Ringan, nak bangun malam mudah. Sebab apa? Sebab tak kejam. Kan, perut tak penuh, nak bangun tahajud pun mudah. Tahajud ni dia tidur dulu lah. Kan, kena tidur dulu. Sekurang-kurangnya kalau tidur tu waktu maghrib pun jadilah. Kan, waktu maghrib kita terlelap puk, lepas tu dah boleh lah nak bangun buat solat tahajud, tak payah tidur lagi lah. Yang tu pun dah jadi. Tahajud ni bangun solat sesudah tidur. Dan kita menolak untuk tidur terus. Jadi ringan tubuh untuk sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadah. Dan hilang mengantuk dan menegah ia daripada hilang mengantuk, yang mana mengantuk tersebut menegah daripada ibadah. Dan setengah daripadanya memadarkan dengan sedikit daripada harta dunia. Bila kita tak makan banyak, dia cukup kita memadar dengan harta yang tidak banyak. Kan, tak perlu harta yang banyak lah, sebab kita makan pun tak kenyang. Makan pun sedikit. Kan, maka kita memadar dengan harta yang serba cukup sahaja. Tidak perlu harta yang banyak. Sebab apa? Sebab kita makan pun tak kenyang. Dia kalau makan kenyang, makan nak sedap, tu yang menuntut kita mencari harta yang banyak. Kan? Tapi kalau dia makan pun tak kenyang, serba cukup sahaja, maka dia itu tak menuntut dia mencari harta yang banyak. Itu maksudnya. Yang ni lah ni. Adapun kenyang itu, yang ni lah sambung hak tadi yang sebut kan. Adapun kenyang itu, maka ada padanya beberapa kebinasaan. Kenyang ada beberapa kebinasaan. Contoh, ada padanya beberapa kebinasaan kenyang. Kenyang ni makan kenyang sungguh. Kan? Ada padanya beberapa kebinasaan. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Ibadah tak seronok. Kan? Ibadah tak seronok. Ya. Ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Ibadah tak seronok. Sebab tu dalam Al-Quran pun larang. Dalam Al-Quran ada larangan, jangan melampau batas apabila makan. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, wa la tusrifu, dan jangan melampau, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak kasih kepada orang yang melampau batas. Jadi makan jangan terlampau kenyang. Kan? Kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Ta'ala kata makanlah, minumlah, dan jangan melampau. Kan? Jadi kalau makan kenyang, di antara kebinasaan dia disebut kat sini, ibadah jadi tidak sedap.
ibadah tidak lazat. Contoh, di antara kebinasaan dia ibadah ketiadaan sedap mengerjakan ibadah berzikir, selawat, baca Quran. Lain. Kita kalau dalam keadaan tidak kenyang, kita berzikir lain. Sebab hati tu nipis, mudah terkesan kalau keadaan lapar. Kalau lapar kita zikir. Cuma kalau kenyang zikir, selawat, istighfar. Lain. Kenyang lain. Kan? Tengok waktu kita buka puasa tu lah. Kita buka puasa, kita makan dulu sikit, lepas tu sembahyang maghrib, ringan lah badan. Cuba kalau makan kenyang dulu, lepas tu sembahyang maghrib, berat. Kan lain beza. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala kata jangan makan yang melampau. Kan, wala tusrifu, jangan makan, jangan kau melampaui batas. Betul lah. Ibnu Hajar kata makan kenyang yang ditegah, yang dilarang pada syarak. Kenyang yang macam mana? Kenyang yang memberatkan badan daripada beribadah. Kan, kenyang yang membawa kepada malas. Kan, kenyang yang membawa kepada tidur, banyak tidur. Kenyang yang macam tu yang tercela pada syarak. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar. Itulah kenyang yang macam mana? Kenyang yang memberatkan badan daripada bangun beribadah, kenyang yang membawa kepada malas dan banyak tidur. Kenyang ni syarak celah. Artinya kalau kita makan kenyang, makan banyak untuk buat kerja berat, yang tu tercela tak? Yang tu tak tercela. Yang tu tak tercela. Kita makan banyak ni sebab kerja kita berat, kan. Banyak. Nak buat kerja berat. Kalau tak makan banyak, macam mana nak buat kerja berat? Susah. Kan, jadi makan banyak sebab nak buat kerja berat. Yang tu tak tercela. Dia yang tercela ni apa? Makan banyak yang membawa kepada kita malas, banyak tidur dan susah nak bangun ibadah. Yang tu payahlah. Yang tu yang tercela, yang syarak cela, makan banyak ni. Adapun makan banyak untuk buat kerja, yang tu tak apa. Yang tu tak ada apa. Memang kita makan banyak untuk buat kerja. Kerja kan ibadah. Dengan niat ibadah, dia jadi ibadah. Niat untuk mencari nafkah anak isteri, dia jadi ibadah. Kan? Yang tu tak tercela pada syarak. Makan banyak. Kan? Makan banyak yang macam mana? Makan banyak yang menyebabkan kita malas bangun rumah ibadah. Makan banyak menyebabkan kita banyak tidur. Jadi orang pemalas. Kan? Yang tu tak boleh. Yang tu, itulah kenyang yang dicela pada syarak. Contohlah, kata Umar, kan, kata Umar radhiyallahu anhu, iyyakum wal batna. Kan, hati-hati, waspadalah dengan kerakusan. Rakus, makan tu rakus. Kan, sesungguhnya itu thiqalun fil hayah, berat dalam kehidupan, walatunun fil mamat, dan jadi dan sangat busuk nanti bangkai kita nanti. Ketika mati nanti bangkai busuk. Busuk dia tu busuk lebih daripada busuk dia tu lebih daripada orang yang tak makan banyak. Kan, orang yang makan banyak bangkai dia lebih busuk berbanding orang yang makan tak banyak. Kan. Itulah. Apa dia kata? Mana tadi? Yang pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Kan. Kedua, menambah keinginan nafsu. Makan banyak ni dia menambah keinginan nafsu. Keinginan nafsu ni apa dia? Keinginan syahwat. Ke arah apa? Ke arah dosa. Keinginan nafsu untuk melakukan dosa. Kan? Jadi kalau makan kenyang ni, dia memang nafsu tu liar. Nafsu liar. Kan, nafsu liar. Jadi tahan lah. Kan, makan tak kenyang. Sikit cukup. Kan. Dan otak pun jadi, hati pun jadi malas berfikir kalau kenyang. Betul ya? Hati malas fikir. Kan, banyak lalai. Kita tak muhasabah apabila kenyang. Kenyang ni. Kan. Kata Sahal bin Abdullah Al-Budnah, aslul ghaflah.
Rakus, makan kenyang, rakus ni dalam makan itu asal kepada punca lalai. Kan makan kenyang ni punca lalai. Kita bila kita kenyang, malas berfikir, malas nak muhasabah diri, tak mau muraqabah, semua kerja-kerja ibadah hati jadi malas. Ibadah zahir pun jadi malas, tak mau, lalai. Kan rakus. Dah. Kemudian apa lagi? Keburukan kenyang ni. Ya, ini kenyang yang mana ni disebut. Kedua, menambah keinginan nafsu. Ketiga, kebinasaan kenyang apa dia? Ketiadaan kasihan akan yang miskin. Tak kasihan, hilang rasa kasihan kepada orang yang miskin. Sebab apa? Sebab dia terlupa, sebab dia kenyang. Dia terlupa orang lain lapar. Kan dia kenyang, dia terlupa orang lain dalam kelaparan. Kan tak kasihan dengan orang miskin. Kita kena kasihan. Sama-sama kita ni kena kasihan, sama-sama orang Islam terutamanya. Kan Rasulullah ni yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah ni kasih kepada orang fakir dan orang miskin. Kena kasihan. Apatah lagi orang miskin tersebut di kalangan orang Islam, di kalangan orang yang beriman. Kena kasihan. Tak kira lah dia warga negara Malaysia ke, bukan warga negara Malaysia ke, tak kira. Melayu ke, bukan Melayu ke, tak kira. Asalkan dia orang Islam, dia layak untuk dikasihani. Dan dia orang Islam, dia miskin, kita patut kasihan dengan dia. Kan tolong, bantu. Ini dak ni ada batas ni, batas. Tengok dulu, kan bangsa apa, warga negara tak, warga negara ke pendatang, baru boleh. Kita bataskan tali persaudaraan Islam tu dengan batas warga negara ataupun bangsa. Kan tak boleh macam tu. Islam, kasih sayang Islam, pertalian Islam, persaudaraan Islam ni tak ada batas. Tak terbatas dengan kenegaraan, tak ada batas dengan bangsa. Tuan, ini dah timpa musibah lah. Musibah besar orang Islam Malaysia ni. Benci sungguh-sungguh. Dekat apa, Rohingya lah, apalah. Dia benci sungguh-sungguh lah saya tengok. Ish. Tengok. Itu lah. Dia benci betul-betul dengan orang ni. Tak tahulah. Kesian lah, kena ada kesian. Kena ada kesian. Ilhamu man fis sama, ilhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kesianlah dekat orang yang ada di bumi, nanti yang makhluk di langit akan kesian dengan kita. Kasihan. Kasihan belas. Kasihan dekat orang yang miskin. Kalau kita lapar, kan, kita ingatlah orang miskin yang tak makan. Tapi kalau kita kenyang, kita lupa. Kita rasa orang lain pun macam kita juga kenyang. Itulah. Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang. Kan? Kerana kalau dia kenyang, dia lupa. Dia ingat orang lain pun semua kenyang macam dia juga. Kan? Bersalahan dengan lapar. Kalau lapar, dia akan ingat orang lain tu, dia akan ingat orang lain pun lah lapar kalau dia berlapar. Tapi kalau dia kenyang, dia lupa orang lain. Kalau kenyang, dia ingat orang lain semua kenyang macam dia. Kalau dia lapar, dia ingat orang lain yang juga lapar seperti dia. Itulah. Itu di antara kebinasaan kenyang. Apa dia? Lupa. Kan, lupa orang lain. Dia lupa, kan, untuk kasihan belas pada orang lain yang dalam kelaparan. Dia lupa orang dia lapar. Itulah. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Sebab apa? Bila lapar, kan, dia ingat orang miskin pun lapar. Dia ingat orang lain yang juga lapar seperti dia. Kan? Jadi bila dia ingat, itu sebab untuk dia kasihan belas kepada orang miskin yang makan tak cukup. Itulah. Buatlah. Dia dua pilihan. Kita nak puasa ke, kita nak berlapar.
Kalau tak mampu puasa, berlapar. Kan? Contohlah, kita kalau nak beramal puasa lagi bagus, lagi tinggi. Kan? Tapi nanti kalau dah berbuka, waktu buka jangan makan sampai kenyang. Kan? Ala kadar sahaja. Secukupnya. Biasa. Dia dapat ibadah puasa. Tapi kalau puasa tak mampu, kan, dia amal ibadah berlapar, kan, iaitu makan tak kenyang. Makan juga makan tengah hari, tapi tak kenyang. Boleh buat. Saya pilih antara dua ni. Kalau yang lebih tinggi, puasa lah. Tapi dengan syarat puasa pun waktu berbuka tak naklah makan kenyang. Kan? Boleh pilih antara dua ni. Kan? Sama ada dia nak puasa ataupun dia nak berlapar. Berlapar ni maksudnya dia tak puasa, tapi dia makan juga, tapi makan sikit, makan tak kenyang. Dengan niat apa? Niat untuk meringankan badan dia daripada beribadah, untuk dia ingat kepada orang miskin, kan, untuk dia dapat lazat ibadah, untuk mudah badan dia buat taat, untuk nipis hati dia, cepat terkesan dengan amal, dengan fikir dan zikir, dengan niat macam tu. Kan dia nak kurus badan, dia nak kuruskan badan supaya nampak cantik, segak, tu lain lah. Tu tak boleh. Yang tu tak boleh lah, tak jadi lah. Itu tak jadi ibadah. Contohlah. Tapi yang lebih tinggi pada tu, puasa lah. Amalan puasa. Tapi dengan syarat waktu berbuka tu tak naklah makan terlalu banyak. Cukup je ala kadar. Boleh buat dua, mana satu pilih. Ya. Dan itulah hikmah, setengah daripada hikmah wajib puasa. Apa dia? Untuk menimbulkan kasihan belas kepada orang miskin. Itu antara hikmah kewajipan berpuasa. Kan? Antara hikmah kebiasaan di sebalik kewajipan berpuasa. Bila kita berpuasa, kita berlapar, maka itu mengingatkan kita di antaranya kepada orang miskin yang tak cukup makan minum. Betul tak? Dan keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Dia otak jadi tumpul, payah ingat. Kan, payah ingat. Apa kata Imam Syafi'i? Asy-syab'u yuthqilul badan. Kenyang tu memberatkan badan. Badan jadi berat, nak beribadah payah. Wa yuqsil qalba, dan mengeraskan hati. Wa yuzilul fatanah, dan menghilangkan kebijaksanaan. Kenyang menghilangkan kebijaksanaan. Ini dia kata apa dia? Melupakan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu pun boleh jadi lupa. Kan? Wa yajlubun naum, kata Imam Syafi'i, menarik ngantuk. Dia menarik kepada kita ni mengantuk. Dia menjadikan kita mengantuk. Makan kenyang ni. Kan, kenyang ni menjadikan kita mengantuk. Wa yad'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan melemahkan orang yang kenyang ni daripada beribadah. Melemahkan badan orang yang kenyang daripada dia bangun beribadah. Tu kenyang. Jadi jangan kenyang lah. Sebenarnya kelima, bahwasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid, dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Kan, orang yang betul-betul sempurna iman, dia banyak berulang-alik pergi masjid. Itu orang beriman. Dia berulang-alik pergi masjid, pergi surau. Itu kelakuan orang beriman. Tapi kalau orang yang banyak kenyang ni, dia banyak berulang-alik pergi tandas. Kan, banyak berulang-alik pergi tandas, buang masa. Kan, di sisi orang ni lah, orang soleh ni pergi tandas tu buang masa. Kan, jadi dia tak mau buang masa. Kan, banyak pergi jamban. Tu orang kenyang. Maka jika engkau berkata, sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, kebiasaan. Sesungguhnya kenyang itu telah jadi kebiasaan bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Macam mana aku nak tinggal dia? Kenyang tu dah terbiasalah pada aku. Macam mana? Maka macam mana aku nak tinggalkan kenyang ni? Kenyang tu dah jadi kebiasaan.
adat tu kebiasaan. Kenyang itu sudah jadi kebiasaan bagiku, maka macam manakah aku nak tinggalkan kenyang ni? Kan? Apa jawapannya? Maka dia jawab bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur. Benda tu mudah bagi siapa-siapa yang nak berkemahuan. Kalau kemahuan dia tinggi, dia boleh buat. Buat macam mana? Dengan cara beransur-ansur. Dia mensedikitkan makanan dengan cara beransur-ansur. Sekaligus tak boleh lah, sekaligus susah beransur-ansur. Kan? Dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar suap, hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Kan? Seperti apa? Contohnya, engkau kurangkan sesuap ataupun kurangkan sepinggan dalam sebulan. Buat kan? Macam tu. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Kalau hari ni, kalau selalunya satu hari 4 pinggan, kan? Besok 4 pinggan kurang 1 suap, kan? Lusa 4 pinggan kurang 2 suap. Sikit-sikit, sikit-sikit. Tulat 4 pinggan kurang 4 suap, kan? Buat lah. Sampai cukup sebulan 3 pinggan. Jadilah dah jadi 3 pinggan. Sebelumnya 4 pinggan, dah jadi 3 pinggan. Sikit-sikit, sikit-sikit. Beransur-ansur dan kemahuan dia tinggi. Ada kemahuan dan sejarah beransur-ansur. Sekaligus tak boleh, sekaligus susah. Kan? Sekaligus tak boleh. Payah. Sikit-sikit. Ni kata musonib ni, kata Syekh Abdul Qadir Mandili. Sikit-sikit, beransur-ansur. Gitu. Tapi ingat, bukan untuk slim supaya orang tengok segak, bukan. Untuk tadilah apa dia, supaya badan ringan untuk beribadah, supaya hati dia nipis, terkesan dengan zikir dan fikir, kan? Supaya apa? Supaya bijak, dapat menangkap ilmu-ilmu, diberikan kefahaman. Itulah untuk mudah badan buat taat, untuk sama-sama mengingati orang miskin yang lapar. Niat macam tu, bukan niat nak slim. Itulah. Boleh dikata dengan beransur-ansur. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah bersedikitkan ia adat engkau. Lalu kita pun tak nyata, maknanya tak terasa, tak terasa bahawa kita ni mengurangkan makan. Kan? Habis kalau dah sebulan kurang sepinggan, kurang sesuap, kan tak terasa sangat kita ni dah bersedikitkan makanan, sedikit demi sedikit. Ikut kita lah, ijtihad kita lah. Kalau selalunya malam makan, ni malam tak usah makan lah, contoh. Ikut kita, ijtihad kita sendiri, macam mana kita nak buat, bersedikitkan makan. Tapi dengan niat taat lah, bukan niat lain. Niat untuk taat, dapat pahala. Kan? Macam tu. Kata Fudail bin Iyad, fintani tuksiyanil qalbah, kasratul kalam wa kasratul akal. Kata Fudail, dua perkara yang mengkeraskan hati. Kerah hati ni susah nak terima nasihat, hati susah nak menyesal kalau buat salah, tu kerah hati. Susah nak terima ilmu. Dua perkara yang membuat kita kerah hati, kata Fudail. Apa dia? Banyak cakap dan banyak makan. Dua benda ni boleh mengerahkan hati kita. Banyak cakap dan banyak makan. Kan? Kata Luqman bin Hakim, dengar, Luqman bin Hakim, ya bunayya la ta'kul syai'an ala syab'in fa innaka tatruku lil kalbi khairul laka min an ta'kulah. Kata Luqman bin Hakim, wahai anakku, jangan engkau makan sesuatu kenyang sehingga kenyang. Jangan makan sesuatu sehingga kenyang. Lebih makanan tu engkau tinggal bagi anjing makan lebih baik daripada engkau makannya sehingga kau kenyang. Macam tu lah. Jadi kita kalau ada lebih makanan, kita nak sumbat juga sampai kenyang pun tak payah, kita bagi kucing. Kita ada belah kucing kan, bagi kucing makan. Itu lagi baik daripada kita sumbat juga bagi kenyang. Betul lah. Lagi bagus bagi makan binatang, haiwan.
daripada kita sumbat juga dalam perut sampai kenyang melantun. Kenyang sungguh-sungguh. Itulah. Jangan makan sampai kenyang. Nanti bawah ni dia ada cerita ni bagaimana sahabat-sahabat dulu, orang soleh, para salafus soleh, mereka mensedikitkan makan. Mereka tak kenyang tu macam mana amalan. Kan? Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan ia 3 pangkat, 3 peringkat. Ada 3. Mensedikitkan makan tu ada 3. Ada 3 peringkat. Pertama, pangkat as-siddiqin. Siddiqin ni orang hebat lah. Kalau kita sebut kan, macam mana orang yang hebat lah, siddiqin, orang yang benar, zahir dan batin, kan, wali. Apa dia siddiqin? Pangkat orang siddiqin. Macam mana mensedikitkan makan? Orang-orang siddiqin mensedikitkan makan mereka tu macam mana? Iaitu menyimpankan atas kadar yang memelihara badannya daripada binasa. Makan sekadar jaga badan daripada rosak, itu saja. Makan sekadar hidup saja. Dan iaitu kadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Makan setakat tu ya. Makan sekadar hidup. Kan, sekadar nak hidup, takut binasa. Kalau tak makan nanti akan rosak ataupun menyebabkan dia mati, maka dia pun makan. Ni peringkat orang siddiqin. Payahlah kita ni kalau nak ada, boleh ada tapi susah. Kan, ni makan peringkat orang siddiqin. Orang yang mensedikitkan makan peringkat orang yang siddiqin. Orang yang tinggi lah pangkat dia. Tak ada lah kat kita ni. Ni tak ada. Makan sekadar hidup saja. Kalau tak makan nanti akan dia rosak ataupun dia mati. Makan setakat tu sahaja. Kan? Ni hebat semua. Ni kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Jangan buat. Kalau buat tak jadi. Jangan buat. Saya buat jadi gila. Kan? Buat jadi payah, sakit, penyakit lah macam-macam. Tak boleh buat. Betul lah. Tujuannya nak ibadah, bukan nak sedikitkan makan. Faham lah? Tujuan nak beribadah, bukan nak sedikitkan makan. Sebab ni dia ibadah ada, nak kira kurang makan, nak ikut kat sini. Bukan yang tu lah. Saya Ibn Hajar cakap tadi lah, kenyang yang tercela pada syarak ni, kenyang yang membuatkan kita ni tak beribadah, yang membuatkan kita ni malas, banyak tidur. Kenyang tu yang dicela pada syarak. Kan? Ni pangkat orang tertinggi. Makan sekadar jaga badan daripada rosak, daripada binasa. Sekadar nak jaga daripada akal dia rosak, ataupun jaga daripada diri dia mati. Daripada dia mati. Ni pangkat tertinggi lah. Yang kedua apa dia? Terpada, iaitu cukup ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Setengah cupak berapa? Lebih kurang 3 gram, 300 gram. Kan, setengah cupak. Dia secupak ni 600 lebih, 600 gram lebih. Setengah 300. Kan, lebih kurang 300. Kan, setengah cupak setiap hari. Apa setengah cupak ni? Iaitu memenuhi sepertiga perut. 1/3 perut. Kan, makan cukup. Perut ni, kantung perut medah ni, kan, perut medah ni bahagi 3. Makanan untuk sepertiga dia sahaja. Kan, lagi sepertiga apa dia tadi? Iaitu air. Lagi sepertiga apa dia? Udara untuk bernafas. Kan, untuk bernafas. Yang tu je, apa dia? Setengah cupak. Sekitar 300 gram lebih lah. Kan, kalau nasi tu, kalau setengah cupak tu beras, sekitar 300 gram. Beras lah. Kita kan beras makan kenyang 300 gram, setengah cupak setiap hari. Boleh buat? Boleh lah, insyaAllah.
setengah cupak tu dah siap masak. Kan kalau setengah cupak beras dah campur air dia jadi berat pula. Berat lagi kan. Di setengah cupak tu mana? Hak nasi dah siap masak tu 300 gram. Yang itulah. Kan. Kalau beras 300 gram, nanti dah masak dia jadi berat lagi. Bukan yang tu tak kira. Maknanya nasi yang dah siap masak tu 300 gram. Macam tu. Kadar itu yang masuk dalam apa? Dalam perut. Kadar tu. Sehari semalam tu. Sehari semalam. Sehari semalam. Tiap-tiap hari. Kalau 300 gram tu, dia dekat 2 pinggan tu. Sikit. Bukan 300 beras. 300 gram beras. Yang tu nanti tambah air jadi berat lagi. Ni nasi tu. Nasi tu 300 gram. Nasi 300 gram. Ada Sikit. tu. Yang tu lah. Kan? Kalau beras 300 gram tak ci lah. Nanti tambah air jadi berat lagi. Kan? Beras kan 300 gram sehari semalam. Okey. Pakai dia masak. 3 hari makan sepaku. Bukan beras, nasi tu. Nasi yang nak masuk tu. Yang nak masuk dalam perut tu 300 gram. Kalau beras kita timbang, kita masak-masak dia jadi tambah lagi tu, dia berat lagi. Kan? Setengah cupak. Setengah cupak. Setengah cupak bukan beras, nasi tu. Kan? Dia nak setengah cupak tu yang masuk dalam perut kita. Kalau beras setengah cupak, nanti yang masuk bukan setengah cupak, yang masuk banyak lagi. Kan? Kalau beras setengah cupak, nanti yang masuk dalam perut bukan setengah cupak, dia tambah air dia banyak lagi kan. Jadi maksudnya setengah cupak tu apa? Setengah cupak yang masuk dalam perut kita. Maknanya kalau nasi tu, nasi lah setengah cupak. Nasi kalau satu itu baru beras tu. Wah, itu dah banyak tu. Betul. Kan bekas. Yang pupuk kecil tu. Kalau masak itu pun banyak lah. Dia tak kira itu, dia kira nasi tu. Nasi. Dia dah masak. Yang dah masak. Kan? Yang akan masuk dalam perut kita tu. Kan? Kalau beras nanti nak tambah air dia berat lagi. Tengok. Setengah cupak setiap hari boleh buat. Tengok. Tak boleh tambah. Tapi jangan. Kalau tak boleh jangan. Dia bukannya tang makan minum kenyang tak kenyang ni. Dia tang ibadah tu. Kan? Macam tadi lah. Sagi tak kerja pula nak makan tadi. Langsung tak boleh nak kerja. Kawan tu kerja kat sawit. Tak makan, nak buat macam ni tak jadi lah. Tak boleh nak kerja. Tak boleh lah yang tu. Kan? Dia kerja kat sawit ke, nelayan ke, kerja berat kan. Yang setengah cupak tu. 300 gram tu. Dia kalau campur bahan-bahan lain, dia lebih lah. Dia nak Dia campur lauk, campur tu jadi lebih pula. Jadi lebih pula. Dia nak yang masuk dalam perut ni setengah cupak. Tu kan, yang masuk dalam perut tu setengah cupak. Tapi ingat poin kita bukan sedikitkan makan tu. Poin dia kuat ibadah. Kan, kuat ibadah, tak banyak tidur. Poin dia kat situ. Yalah, untuk tujuan tu kalau makan dia kita buat ibadah lah. Tujuan dia. Poin dia kat situ. Kalau maknanya tapi yalah kalau kita nak ibadah tu sekarang ni makan dah banyak. Dah banyak makan. Pagi makan, siang makan, malam makan. Kalau setengah cupak tu tidak makan sekali lah. Ataupun begitulah. Tapi sekarang ni yang ada ni dah banyak makan. Kalau kat Malaysia ni, orang luar negara ni kena kata orang Malaysia ni kena bertugas khusus paling kurang pun 7 kali makan. Dia. Itu dia 7 kali makan. Maknanya sarapan pagi kali makan, pukul 10 makan, pukul 21 makan, pukul 3 makan, pukul malam makan, Sabtu lagi makan. Itu yang jadi banyak makan. Yalah. Itu orang Malaysia lah kata. Tapi tak apalah, kita ingat yang kata Ibn Hajar tadi kata. Ibn Hajar kata apa? Dia kenyang ni, yang tercela ni apa dia?
makan kenyang yang menyebabkan badan berat nak buat ibadah, badan jadi malas, yang banyak nak tidur. Kenyang tu yang dicela oleh syarak. Kan ambil balik hal tu lah. Kan ingat poin dia bukan yang ni, bukan setengah cupak makan ataupun makan sekadar nak hidup. Poin dia bukan yang tu, poin dia ibadah tu. Kan poin dia ibadah. Nak beribadah tu, nak mudah bangun malam sebagainya. Okey ni yang pertama, pangkat siddiqin. Pangkat siddiqin macam mana? Makan setakat hidup sahaja, nak hidup. Kan kalau tak makan akan dia rosak ataupun dia mati. Yang ni siddiqin, atas lah, paling atas sekali. Pangkat kedua, makan satu hari setengah cupak. Tiap-tiap hari setengah cupak. Dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Okey. Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jamaah daripada sahabat. Kan? Sayyidina Umar buat macam tu. Sayyidina Umar setiap hari setengah cupak. Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hebat ni. Kan? Dia orang nombor 2 paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Rasulullah kata kalau ada lagi Nabi sudah aku, orang tu adalah Umar radhiyallahu anhu. Kan? Orang hebat lah radhiyallahu Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dia buat yang ni. Apa dia? Satu hari setengah cupak. Kan? Jadi di sudut makan, sedikitkan makan Sayyidina Umar duduk di pangkat yang nombor 2. Kan? Tapi kemuliaan Sayyidina Umar tertinggi. Dia nombor 2 selepas Sayyidina Abu Bakar. Kan? Jadinya hebat ataupun tidak hebat seseorang tu bukan pada makan minum dia, tapi pada ibadah dia lah, takwa dia. Kan? Kalau nak ikutkan Sayyidina Umar ni, kalau dari segi makan minum itu ukuran kita kemuliaan seseorang, maka Sayyidina Umar wajar yang As-Siddiqin tadi lah. Makan sekadar nak sihat, sekadar takut gila ya. Makan sekadar untuk badan hidup kan. Sayyidina Umar patut yang tu lah sepatutnya. Nampak tak? Tapi bukan yang tu, bacaan dia bukan kat situ, bukan situ ukur dia. Macam tu lah. Kalau nak fikir balik, Sayyidina Umar patut dari segi makan minum dia pangkat yang pertama lah, pangkat As-Siddiqin. Makan sekadar hidup saja, sekadar nak jaga akal. Kan kalau nak fikir balik kan, kalau ukuran dia dari segi mulianya seseorang dari segi makan minum, Sayyidina Umar patut yang As-Siddiqin tadi, pangkat yang pertama tadi. Tapi tak. Kan kemuliaan seseorang bukan diukur pada makan minum dia, tapi ibadah dia. Kan kalau nak fikir balik, Sayyidina Umar patut ambil pangkat pertama tadi lah. Tapi tak. Kan? Jadi Sayyidina Umar, itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan satu jamaah, satu kumpulan daripada sahabat. Apa dia? Satu hari setengah cupak makan. Kerana adalah makanan mereka itu segantang syair. Segantang syair. Segantang ni 3 kilo lebih. Lebih kurang 3 kilo tak salah saya. Segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Kan? Segantang syair pada setiap 7 hari. Kan? Jadi bahagi-bahagi segantang syair tu pada 7 hari, maka dia akan bawa kepada setengah cupak sahaja dalam satu hari. Tu Sayyidina Umar dan satu jamaah dan jamaah daripada sahabat. Yang ketiga, peringkat yang ketiga, bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari. Secupak, hari-hari secupak. Secupak berapa? Lebih kurang 600 gram. 600 lebih sikit lah, tak sampai 700. Kan? Ini yang pangkat yang ketiga. Buatlah secupak 600 gram. 600 gram ni bukan beras lah. Kalau beras masak pula dia jadi banyak lagi. 600 gram banyak. 600 gram kan beras masak.
600 gram ni maksudnya yang masuk dalam perut kita. Kira nasi lah, nasi 600 gram. Macam tu. Satu hari 600 gram sahaja, lebih kurang lah. Kan, satu hari secupak. Kan, ni peringkat yang ketiga. Satu hari secupak. Kan. Jadi kalau rasanya 600 gram ni sepinggan ada, sepinggan lebih kurang. Lebih. 1/2 kilo tu, 1/2 kilo lebih kurang. Lebih pada 1/2 kilo. Dekat 2 pinggan. 2 pinggan ada 600 gram. 2 pinggan lah. Jadi itu paling kurang 2 pinggan lah sehari. Kan ni pangkat yang ketiga. 2 pinggan sehari tu tengah pinggan malas pinggan. Buat lah. Kan. Tambah lauk jadi berat lagi. Tambah sayur. Tapi dia orang sekarang ni tak makan banyak lah. Dia sampai pun dah keren. Tak sampai tau. Tak sampai lah. Ni peringkat yang ketiga, pangkat yang ketiga. Boleh lah, buat lah, pilih antara ni. As-Siddiqin pangkat yang pertama, jauh sangat lah. Betul. Macam arwah Pak Sumi kan. Arwah Pak Sumi tu dia puasa hari-hari. Dia tak puasa tu je, hari yang haram puasa tu je. Aidilfitri ada Adha. Tu Pak Sumi meninggal lah. Dia cerita, saya ingat dia cerita kadang waktu buka tu dia tek garam dia masuk kat lidah dia. Tu sahaja buka dia. Kadang-kadang kan dia makan telur, buka sikit kan. Tu Pak Sumi hari-hari. Betul tak? Tapi hari-hari tu puasa hebat tu, puasa hari. Lebih hebat pada tu pada puasa macam mana? Selain pada puasa hari, puasa yang lebih hebat daripada puasa hari apa puasa apa? Puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Puasa selang sehari lebih hebat, lebih tinggi daripada puasa sehari, puasa setiap hari. Kan? Puasa selang sehari lebih afdal, lebih baik daripada puasa hari-hari. Kan? Tapi puasa hari-hari tu pun dah hebat lah. Tapi lebih hebat pada tu puasa selang sehari, puasa Nabi Daud. Dan Nabi kata tak ada lagi puasa yang sebaik puasa Nabi Daud, selang sehari. Okey Kalau dari segi susah yang mana? Puasa hari-hari ke puasa selang sehari? Selang sehari susah lagi. Selang sehari, hari ni dia makan, besok dia puasa, teringat semalam dia makan. Kan waktu dia puasa tu. Selang sehari, kalau hari-hari puasa dia tak teringat lah, dia dah terbiasa. Betul kan? Kalau hari-hari dia dah terbiasa. Selang sehari dia teringat. Kan? Time dia berpuasa dia sabar, time dia tak puasa dia bersyukur, makan. Kan? Ini puasa Nabi Allah Daud lebih afdal pada puasa hari tu. Puasa hari pun afdal lah, dah hebat lah. Tapi kalau dapat puasa selang sehari, tu lebih hebat lagi. Dan memang amalan yang afdal ni memang yang lebih susah lah. Kan? Puasa selang sehari lebih afdal daripada puasa hari. Kan? Dan puasa selang sehari ni memang lebih afdal dan lebih susah. Lebih afdal dan lebih susah. Memang macam tu lah. Kan? Resam ibadah ni yang lebih susah itulah yang afdal biasanya. Kan? Yang lebih susah itulah yang lebih afdal. Kan? Macam itu saya dah cerita lah rasanya. Macam bangun tahajud kan. Bangun tahajud Kita straight terus tak tidur sampai subuh. Ataupun kita straight tahajud, tidur sat, bangun balik sampai subuh. Mana lebih afdal? Yang tidur dulu bangun. Tidur dulu baru bangun. Mana lebih susah? Susah lah yang tidur balik tu. Kan? Straight tahajud, lepas tu tidur balik. Tidur sat, lepas tu baru bangun subuh. Yang tu susah. Kalau straight jaga tak payah tidur tu sampai subuh, yang tu mudah sikit. Kan? Yang lebih afdal yang mana? Yang sunnah tidur sat. Rasulullah buat macam tu. Rasulullah dia tahajud, lepas tu tidur balik, lepas tu bangun balik subuh. Jadi yang sunnah tu yang susah ni. Kan? Sama macam puasa Nabi Allah Daud tadi lah. Puasa selang hari lebih susah pada puasa hari-hari.
Kan memang macam tu lah. Dah. Macam saya dululah duduk di satu tempat tu, Jawa, nama dia Malang. Malang ni tempat sejuk macam Cameron Highland tu. Sejuk sungguh. Hari-hari hujan. Perusahaan orang situ buah apple, lembu susu hak besar. Memang khas susu je. Memang tempat dia sejuk lah. Tempat dia sejuk. Situ tu, tempat saya duduk tu, memang peraturan dia macam tu. Peraturan dia di antaranya lah, cukup jam waktu pukul berapa? Pukul 4 lebih kurang, dia kejut semua pelajar bangun solat tahajud dalam keadaan sejuk macam tu. Saya duduk situ seminggu saya tak mandi. Sejuk sangat. Hari pertama sampai tu mandi lah. Mandi tu dia macam ais. Air dia tu macam ais. Jaket tak lepas, sejuk sangat. Jadi dalam keadaan macam tu, peraturan dekat situ apa dia? Setiap pukul 4 pagi semua dia kejut bangun solat tahajud. Kan, bangun solat tahajud. Tahajud masing-masing lah. Ada solat kat situ, ada solat kat sini. Dia tak buat jamaah, masing-masing. Lepas tu lebih kurang setengah jam lagi nak subuh, dia suruh semua pakai balik asrama tidur. Dia suruh balik asrama duduk atas katil masing-masing tidur. Kan. Lepas tu subuh dia main kejut balik. Dia subuh. Boleh buat macam tu. Dalam keadaan sejuk macam tu, ya Allah. Di Malang tempat tu. Indonesia. Jawa Timur. Pergi nak sampai tempat dia naik bukit je tu. Nak sampai tempat dia naik bukit macam pergi mana tu. Nak sampai tempat dia tu memang atas. Sejuk. Kan. Boleh tak buat macam tu? Dalam keadaan sejuk tu dia buat peraturan macam tu. Sekarang dah ada air panas lah Ustaz. Dah ada air panas. Panas macam mana? Air panas. Dah ada air panas. Kan. Sejuk itu. Tak tahan lah. Saya sebulan dah di situ. Lepas tu berhenti. Tak sanggup peraturannya. Kita ada trip pergi tu, dia ada air panas. Sejuk, memang sejuk. Air dia sejuk, kata pakai air panas, memang tak boleh mandi lah. Tak boleh mandi lah. Saya dulu macam tu. Situ tempat saya dulu tu, dia tak sediakan air panas tu ni, tak nak. Masuk air mandi. Budak-budak tu mandi macam mana apa. Kan. Lembu. Kalau kita singgah rumah orang, dia buat lah fresh lembu susu. Pergi belakang rumah perah. Dia panaskan, lepas tu dia tabur kopi. Dia jamur. Minum sekali dengan biji-biji kopi tu, hak dia tabur, tu style dia. Kan. So kopi. Saya tak boleh tahan. Saya berhenti dengan kawan saya. Tak boleh tahan. Sejuk sangat. Betul lah. Habis. Orang Jawa Timur, mereka ada bahasa mereka sendiri. Kebanyakan hak tua-tua ni, hak berumur, tak boleh cakap Indonesia. Tak faham. Cakap Indonesia dia tak faham. Dia ada tulisan Jawa dia. Jawa ada tulisan sendiri. Mereka bahasa mereka sendiri. Kalau yang berumur, yang warga-warga emas kan, cakap bahasa Indonesia pun dia tak faham. Nak kena bahasa Jawa dia juga. Kan hak warga-warga emas ni, hak budak-budak ni tak faham. Mereka belajar cakap bahasa Indonesia kat sekolah. Kan, kalau hak warga emas ni banyak yang tak faham. Kami kat situ, dia setiap Sabtu, setiap Jumaat ke apa, lupa lah. Setiap Sabtu dan Ahad, tak silap saya, dia akan hantar pelajar-pelajar dia ke surau-surau, masjid-masjid untuk dakwah. Kan, dia hantar. Dia deal dulu lah sekolah tu, Ma'had tu dia akan deal dengan masjid ataupun surau. Nak hantar pelajar sekian-sekian berapa orang. Okey, masjid setuju. Pergilah hantar duduk kat situ, jadi imam kat situ. Lepas imam pula bagi tazkirah apa semua kan. Jadi saya kenal lah kat surau tu. Kan, jadi lepas tu tazkirah cakap rupa cakap. Faham tak? Faham. Semua giling kepala. Semua giling kepala tak faham. Kan, mereka tak faham rupanya bahasa-bahasa tu. Mereka faham bahasa mereka je.
hak wagamah lah. Hak budak-budak ni dia belajar lah bahasa Indonesia. Okey ya. Dan apabila melebihi akal yang demikian, lebih daripada apa yang demikian, pangkat as-siddiqin, pangkat yang kedua dan pangkat yang ketiga. Apa dia? Ada 3 peringkat kan? Yang pertama, makan sekadar hidup sahaja, yang peringkat tertinggi. Peringkat yang kedua, sehari setengah cupak. Peringkat yang ketiga, sehari secupak. Kalau lebih daripada 3 ni, lebih daripada sehari secupak ni, secupak lebih, sehari secupak lebih, kan, akan ini, maka ia bersekutu dengan orang kebanyakan dan tidak termasuk dalam dan masuk di dalam membanyakkan makan. Kan, kalau lebih daripada satu hari, lebih daripada secupak, maka dia termasuk dalam golongan kebanyakan. Dia bukan dalam golongan orang yang bersedikitkan makan. Kan? Jadi tak boleh lebih daripada secupak lah. Kalau dia makan sehari lebih daripada secupak, dia tak termasuk dalam kalangan orang yang bersedikitkan makan. Dia dah termasuk orang yang makan banyak. Macam tu dah. Kemudian disebut kat sini, yang tadi ni, yang sebelum ni yang kita baca 3 peringkat ni, iaitu dari segi kadar makan, kadar kuantiti makanan, kan, yang masuk dalam perut, kan. Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, sedikitkan makan ditilik kepada waktu makan. Yang tadi itu mensedikitkan makan dengan dilihat pada kadar yang masuk dalam perut, kadar makanan yang masuk dalam perut. Yang tadi tu, yang ni mensedikitkan makan dengan ditilik dari segi waktu makan, kan, mensedikitkan makan dari segi waktu makan dia macam mana, sejam sehari, 2 hari sekali ke, kan. Yang tadi tu mensedikitkan makan dari segi kuantiti yang masuk dalam perut, kan. Yang ni mensedikitkan makan dari segi waktu makan, sehari sekali ke, 2 hari sekali ke, kan. Apa kata dia? Adapun mensedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, maka iaitu tiga pangkat juga. Ada 3 peringkat, kan. Yang tadi pun 3, yang ni pun 3. Yang lebih tingginya bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. Artinya lapar 3 hari ataupun lebih. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. 3 hari ataupun lebih dia sekali makan. Contohlah, sekali makan 3 hari sekali lah makan. Senang cerita 3 hari sekali. Dia makan dia kenyang tak? Tak kenyang tak? Tak kenyang. Makan kat sini tak tambah kenyang. 3 hari sekali makan. 3 hari ataupun lebih lah sekali makan. Macam mana? Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Maksudnya 6 hari sekali makan. Sayyidina Abu Bakar 6 hari sekali makan. Contohlah, puasa lah ni, puasa. Dia 6 hari sekali makan ni, dia boleh ihtimal, maksud sama ada dia berpuasa ataupun tak puasa, kan. Kalau puasa, maksudnya 6 hari tu dia puasa, ataupun dia puasa selang sehari, kan. Puasa tak puasa, puasa tak puasa, kan. Tapi yang kata sekali makan ni apa? Makan gandum, kan, makan gandum. Makan lain boleh dah kan. Makan lain, buah tamar ke, minum ke, kan. Dia jadi dengan maksud macam tu. Sekali makan tu dia makan yang berat, bukan berat. Boleh jadi barangkali, kan. Minum air boleh, kalau tak puasa lah. Kalau dengan maksud tak puasa macam tu lah. Ataupun boleh jadi puasa, kan, puasa. Puasa dia kena buku je, kena makan je. Yalah, makan yang ringan. Selepas 6 hari baru makan gandum. Boleh jadi dengan maksud macam tu. Lepas 6 hari baru makan nasi. Kan. Dia puasa bukan roti
Yalah, kalau kita nasi lah, depa gandum. Kan. Yang penting itulah 6 hari tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Puasa ataupun tak puasa, ada ihtimal dalam ibadat ni lah. Kan. Mana dah? Ni peringkat yang tertinggi. 6 hari 3 hari ke atas. 3 hari lebih. 3 hari ke atas sekali makan. Kan. Kalau Sayyidina Abu Bakar 6 hari sekali makan. Kemudian dan adapun yang pertengahan, peringkat yang pertengahan. Yang tadi tu kalau dari segi kuantiti makan apa peringkat yang pertama tadi? Kalau dari segi kuantiti makan, yang peringkat yang pertama apa? Makan sekadar hidup. Sekadar akal tak rosak untuk meneruskan hidup. Yang tu yang tadi. Yang ni dari segi waktu makan 3 hari ke atas sekali makan. Kan? Peringkat yang pertengahan apa dia? Dan adapun yang pertengahan, maka bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari. Makan 2 hari sekali. 2 hari sekali makan. 2 hari sekali makan. Ada sekali lapor. 2 hari sekali. 2 hari sekali makan. Kalau yang tadi tu peringkat yang pertengahan apa dia? Sehari setengah cupak. Kan? Jadi 2 hari sekali makan. Kemudian dan yang lebih rendah bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Tu yang paling rendah sekali. Sehari sekali dia makan. Kan? Baru 2 hari tadi tu. 2 hari. Hari ketiga boleh makan. Baru 3. Hari ketiga baru makan. 2 hari. Sekali makan. Maksudnya lepas 2 hari, hari ketiga tu baru makan. Kalau lepas hari ketiga, sehari sekali. kena makan. Mana lepas sehari tak lapar, esok belum makan. Kan begitu? Tiap-tiap hari sekali. Setiap hari sekali saja makan. Sehari sekali lah. Satu hari sekali makan. Satu hari sekali makan. Itu peringkat yang ketiga. Itulah. Yang pertengahan apa dia? Tiap-tiap 2 hari. Tiap-tiap 2 hari sekali makan. Yang ketiga, peringkat ketiga, tiap-tiap hari sekali makan. Kan? Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan orang yang lapar sama sekali. Dua kali makan sehari tak ada lapar. Kalau sehari 2 kali, maksudnya dia tak termasuk di kalangan orang yang berlapar. Tak termasuk di kalangan orang yang bersedikitkan makan. Kalau sehari 2 kali. Dia 3 hari makan, malam makan. Itulah. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Kalau dah sehari 2 kali, dia ni orang yang meninggalkan kelebihan lapar. Kan? Contoh. Tapi tak apa, ini kalau tengok dari segi masa. Tapi kalau dia sehari 3 kali pun, tapi tetap ambil yang peringkat kuantiti tadi. Apa dia? Setengah cupak. Yang tu masih lagi termasuk di kalangan orang yang berlapar. Walaupun sehari 3 kali. Macam mana 3 kali setengah cupak Sebab dia dah satu hari cupak kan. Nampak tak? Hari makan sikit. Walaupun sehari 3 kali, 4 kali pun, yang pasti kuantiti dia setengah cupak. Masih lagi termasuk di kalangan orang yang berlapar. Dua kategori lah. 2 kategori, 2 tempat pandang. Kita nak pandang yang mana? Dari segi waktu makan ataupun kuantiti makan. Mesti selari lah. Kan? Macam tu lah. Tapi kan, kalau kerja berat, makanlah banyak. Kan? Kerja berat, makan nak buat macam ni juga, tak jadilah. Tak jadi kerja. Kan? Kerja tak jadi. Pensan pun boleh pensan. Kerja berat, makan kurang, pensan. Boleh pensan. Kan? Betul kan? Pusing badan boleh pusing. Nak jatuh. Kan? Tapi kalau diet tu, macam mana kan? Diet je lah. Ada makanan diet makanan dia. Satu pinggan, nasi, suku. Sayur suku, lauk suku. Tak tahu lah tu. Kan? Hak tu tujuan apa? Tujuan
Apa? Nak kurus badan kan? Itu diet makanan Sihat. makanan sihat. Kan. Makanan sihat bagus lah. Gitu lah. Tak apa. Kalau makan banyak, kalau kerja berat, makanlah banyak. Kan pecahkan dengan zikrullah dan kerja berat. Kan. Itu tak apa. Yang tu tak masuk dalam membanyakkan makan. Kan yang ditegah oleh syarak. Kan yang celah pada syarak. Habislah. Lagi ada apa lagi? Ada apa soalan? Apa dah? Tak ada apa dah? Tak ada apa dah? Okey saya nak umum sikit cerita tentang saya ada bawa barang jualan pondok untuk tampung dana-dana asas kat pondok lah. Kan tempat saya duduk ni, elektrik misalnya kan, untuk tampung dana, sebab pondok dia tak ambil yuran pelajar. Jadi yang tampung dana ni di antaranya ni lah barang-barang niaga ni. Jadi membeli sambil menderma. Macam tu lah. Dalam arah cuma sebelum ni saya tak bawa. Kan. Okey habis. Tak ada apa-apa soalan? Baiklah. ثم قال المصنف والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا مما يبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Baba, que pia.